Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrati Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ashabihi wa ila tabi'in wa ila tabi'ut tabi'in wa ila ulama wal nuqaba wal wujaba wa ila awliya'is salihin wa ila abaina wa ummahatina wa ila al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat وخصوصا إلى مؤلف الكتاب بشير الفاتحة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أصحاب الفضيلة على العلماء والأساتذة. Ustaz, saya muliakan Tuan Pengurusi Madrasah Ar-Raudah Muhaji Zuli tu, para imam untuk ta'rif, para bilal, muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dah malam ke 20. Malam ni dah bermulanya pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat akhir zaman. Sama ada kita ini nak bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Malam dah bermula ni, malam ni. Maksudnya semalam pun siapa yang tak iktikaf tu ada masa lagi malam ni lah, insya-Allah. Malam ni dah bermula dengan mujahadah susah payah. Pertama sekali kena orang Melayu kita sebut pasang niat lah. Kena adakan niat itu terhadap malam Al-Qadar ini. Tanpa niat, kata ulama, tak dapat malam Al-Qadar. Saya ulang balik ni, ada orang dia faham dia boleh dapat, boleh tak. Dia kena bila ihtisab, meyakini, kena hadirkan hati dia, meyakinkan diri dia yang dia boleh dapat malam Al-Qadar. Kalau tak dapat, habis, sia-sia. Dan malam ini bermulalah orang kata apa, usaha yang sebenar-benarnya. Kalau orang-orang waliullah, orang salih ahlullah, mereka dah mula 6 bulan dah doa dah. 6 bulan awal sebelum masuk Ramadan dah doa dah. Allahumma sallimna fi syahri Ramadan, Allahumma sallimna fi Lailatul Qadr. Dah doa dah awal-awal 6 bulan. Kita ya Allah, ini masuk pun nak doa. Tu pun tumpang doa kunut imam. Lemah kita ni. Jadi kita kena buat persiapan lah. Kata ulama ahlullah lain, mereka dah buat persiapan pada bulan Rejab dengan berpuasa pada bulan Rejab, itu Sya'ban. Kemudian untuk menantikan 10 akhir ini. Dan kita kena tanya hati kita, bagaimana kita ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang 20 hari dah puasa, hampir 20 hari dah kan. Besoklah 20 hari, 19 dah. Maknanya malam, setiap malam ini adakah kita telah terdetik dalam hati kita ini untuk kita mendapatkan malam yang Allah kata dalam Quran, khairum min alfi syahr, lebih baik pada 1000 bulan. Kita dah bersedia belum pada malam ini? InsyaAllah besok nuzul Quran, ayat insyaAllah. Kita akan bahagian sikit ahli yang terakhir tentang Lailatul Qadar, insyaAllah. Kita akan bahagian bagaimana mereka nak mengetahui dia dapat malam Al-Qadar ataupun tidak. Bagaimana situasi luarannya, langit macam mana, bunyi macam mana. Ni macam-macam cerita kan. Saya jumpa pokok kelapa sujud lah Ustaz Amir. Pokok dia nanti dia melalui hadis Nabi SAW.
Kita khabar hari Ahad, kemudian hari Isnin ni, berturut-turut 10 akhir Ramadan ni semua tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar, untuk mendatangkan rasa nak itu. Ada orang dah 10 tahun, 10 kali dah menjelang Ramadan, tapi hati dia tak ada pada malam Lailatul Qadar. Ada orang dah 5 kali, daripada balik dia, balik ni dah Masya Allah dah kan. Balik tu 5 bulan 16 tu tak nampak dah, malam Qadar tu tak nampak lagi. Biasanya umur 35 ke atas tu pun nampak. Bagi yang bawah tu syukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas 35 tu ada masa lagi lah. Sebab ada hadis Nabi SAW, ada yang Allah Ta'ala akan ubah diri dia pada umur 40 tahun. Sebab tu Nabi beritahu, barang siapa yang telah cecah umur dia 40 tahun, kalau amalan kebaikan dia kurang daripada amalan keburukan dia, falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Siap sedialah tempat dia dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang yang dah lebih 40 ni kena jaga-jaga. Habis aku bawah lagi okey Ustaz. Penentuan umur 40 tahun adalah bermula daripada waktu muda dia. Penentuan umur 40 ni saya ulang, penentuan dia adalah pada umur muda dia, sebelum menjelang 40. Jadi kena buat persiapan. Tapi Ustaz dah lebih 40 ni boleh buat persiapan? Boleh. Nabi SAW maklum, ahli Bukhari, kalau pada tangan kamu benih, besok kiamat, kamu tahu besok kiamat, Nabi kata tanam benih tu. Kiamat dah datang tu terpulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting aku ikhtiar tanam. Dia tumbuh tak tumbuh itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud dia ikhtiar kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk memberitahu kami tentang Lailatul Qadar. Ketika itu ada 2 orang lelaki daripada orang Islam sedang bergaduh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah keluar untuk memberitahu kamu tentang Lailatul Qadar, tetapi si fulan dan si fulan sedang bergaduh. Oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kamu. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Sama. Hadis riwayat Mishkat, kitab Mishkat Musabih. Hadis ini riwayat Bukhari. Terus Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumahnya untuk memberitahu kami tentang Lailatul Qadar. Ketika itu ada 2 orang lelaki daripada orang Islam sedang bergaduh. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku telah keluar untuk memberitahu kamu tentang malam Al-Qadar, tetapi si fulan dan si fulan sedang bergaduh. Oleh itu penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Mudah-mudahan itu lebih baik bagi kamu. Maka carilah Lailatul Qadar pada malam ke-9, ke-7 dan ke-5. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Mishkat Musabih. Pertama melalui hadis ini, semalam kita dah bahas amalan yang paling mudah orang awam kita ni umat akhir zaman. Nak bangun panjang-panjang malam berat, tapi kena usahalah 10 akhir ni. Dan kata ulama, kita telah, kata Habib Umar Al-Hafiz, kita nak mendapatkan seperti malam para salafun salih, maka kita kena banyakkan sedekah. Sedekah ini kata ulama, sedekah yang sebenar-benarnya, saya ulang balik. Apa sedekah yang sebenar-benarnya? Sedekah tu benar lah. Sedekah bermaksud kebenaran. Asal perkataan sadiq, sad dan qaf, kebenaran, benar. Benar ni apa? Apa maksud sedekah yang sebenar? Yang melukakan hati kita, bukan hati orang, hati kita. Hati kita sendiri. Keluar duit tu luka tak hati? Itu sedekah. Itu yang benar. Maksud melukakan hati ni kata ulama apa dia? Menekan nafsu kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nafsu nak simpan banyak, tapi kita keluarkan untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu mendapat sedekah yang sebenar. Itu amalan pertama. Dan kata ulama dalam hadis yang seterusnya, Maulana Zakaria bawa hadis yang kelima ini tentang mereka yang satu hari Nabi keluar pada rumah untuk maklumkan tentang malam Al-Qadar ini. Akan tetapi ada di kalangan, di sini tidak disebut rijal, siapa lelaki ini yang bergaduh. Mungkin dalam perawi hadis disebutlah
Yang Cik tak jumpa hadis tentang siapa yang bergaduh ini. Ini sifat Nabi SAW. Orang buat buruk, Nabi rahsiakan nama dia, Nabi tak sebut nama dia. Ini sifat Rasulullah SAW. Nabi beritahu, aku ni keluar nak cerita dengan kamu ni tentang malam Al-Qadar, tapi disebabkan si fulan dengan si fulan ni bergaduh, menyebabkan telah terangkat malam Al-Qadar. Maksud terangkat ini, berkemungkinan besar dua tafsiran. Dia tidak akan dapat oleh di kalangan kita semua, disebabkan di antara jemaah kita ni ada yang bergaduh, malam Al-Qadar tu akan diangkat. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, diangkat bagi dua orang si fulan ini saja. Fulan ni, dua orang ni, diangkat bagi dua orang ni saja Lailatul Qadar, yang lain dapat. Nanti tafsiran kedua. Yang kita bimbang ni tafsiran pertama. Kalau dua orang bergaduh ini, kata ulama, dikhawatiri, kata Nabi, diangkat malam Al-Qadar itu di kalangan kita semua. Faham maksud dia malam Al-Qadar ini, kata ulama, kata Nabi SAW. Hadis ni Bukhari, ini sahih, cuma di syarah kitab Mishkat Musabih. Para ulama mengatakan berkemungkinan besar pertelingkahan kita ini menyebabkan kita tidak mendapat malam Al-Qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca keterangan sikit. Ada 3 perkara yang perlu direnungkan dalam hadis ini. Pertama, dan yang paling penting ialah pergaduhan merupakan satu perkara yang sangat buruk hingga kan penentuan Lailatul Qadar telah diangkat. Bukan setakat itu sahaja, malah pertelingkahan sentiasa menjadi sebab kehilangan berkat. Sabda Nabi SAW, sukakah aku memberitahu kamu satu perkara yang lebih afdal daripada solat, puasa, sedekah dan ibadat-ibadat lain? Para sahabat radhiyallahu anhum berkata, bahkan ya Rasulullah SAW bersabda, hubungan baik sesama kamu adalah perkara yang paling afdal, dan pergaduhan sesama sendiri adalah perkara yang mencukur agama. Yakni sebagaimana pisau cukur mencukur rambut di kepala dengan sekali lalu, demikian juga pergaduhan sesama sendiri menghapuskan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud kat sini apa? Pertelingkahan di antara kita ini boleh menghapuskan keseluruhan amalan agama kita. Ramai orang nampak bergaduh dengan orang je pasal parking pasal apa. Sebenarnya pertelingkahan ini, kata ulama, yang paling besar bergaduh, pertelingkahan yang berlaku dalam rumah kamu sendiri. Benda-benda simple bergaduh. Disebabkan itu, kata ulama, boleh terangkat malam Al-Qadar. Dan kata Nabi, amalan yang lebih afdal daripada solat, puasa, sedekah dan amalan lain, apa dia? Apa dia? Memperbaiki hubungan kamu. So dia mengangkat pertelingkahan di antara kamu. Sebab tu kata ulama, pertelingkahan ni, ada hadis Nabi SAW, ada orang yang amalan dia penuh dengan Allah, siang dia berpuasa, malam beribadah kepada Allah, qiyamul tak pernah berhenti, akan tapi dia bergaduh sesama sendiri, menyebabkan dia tidak menegur selama 3 hari berturut-turut. Ini adalah masa yang diberikan oleh Nabi SAW. Lebih 3 hari, kata ulama, kata Nabi SAW, pandangan rahmat Allah tak ada bersama kamu. Semayang kuat-kuat, semayang banyak, puasa banyak, sedekah banyak, Allah tak pandang. Sedih gitu. Orang soleh, dia ambil benda ni. Aku ni semayang, aku puasa, tapi aku gaduh, Allah tak pandang. Sebab tu gaduh Allah tak pandang. Pertelingkahan berlaku, Allah tak pandang. Sebab tu kita kena jaga dalam bulan Ramadan ni. Sebab tu dalam hadis lain Nabi beritahu, kalaulah berlaku pertelingkahan di antara kamu, sebut dengan orang tadi, aku ni sedang berpuasa. Kena sebut. Riak ni kau ni. Tak, kena sebut dengan dia. Sebab apa? Untuk menghalang pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menghalang Allah ni mengangkat pandangan daripada kita. Kena sebut. Nabi kata, sebut yang aku ni sedang berpuasa. Tak boleh bergaduh. Kena, aku sedang berpuasa, aku tak nak gaduh. Beginilah amalan akhir zaman. Nabi ajar. Kalau Nabi tak ajar, kita pun tak tahu macam mana cara dia. Dan kata ulama, amalan pertelingkahan ini kebiasaannya dimulakan dengan apa? Ungkitan. Ini kena jaga. Ini cerita dalam rumah ni, ungkitan. Ingat, mengungkit, amalan yang diungkit habis. Abang, sebulan ni saya puasa, saya masak. Contoh, simak, saya masak sebulan habis.
Sebulan tu habis. Suami balik, aku kerja penat-penat, nak ni cek duit raya ni, nak sofa baru, langsir baru, apa semua baru ni, aku buat ni kerana Allah. Kerana Allah RM1. Habis kerja. Yang lebih teruk lagi, saya pernah ulang dalam kuliah-kuliah saya, yang paling banyak lah, mak ayah lah, tak ada anak-anak, yang paling banyak. Selama aku puluhan tahun aku bagi makan kat kau, macam ni kau belah aku, ungkit puluhan tahun habis. So macam nak buat Ustaz? Kalau marah jangan ungkit. Nak marah suami je kan? Marah. Nak marah, abang ni macam ni, saya apa? Tak payah cakap, habis. Nanti habis. Jangan cakap. Sebab hukum ini ditaruhkan melalui perkataan kamu. Hukum ditaruhkan melalui perkataan kamu. Apa yang kamu qaulkan, kamu cakapkan, itu jatuh hukum bagi kamu, kata ulama. So kena jaga. Sesama sahabat, jaga. Dia ni lupa aku ni, aku tolong dia dulu. Dulu dia datang merintih dengan aku, habis. Semua benda lah. Dan dalam kehidupan kita ni, kata ulama, pertelingkahan berlaku ni kerana ungkitan. Sebab tu kena jaga ungkitan. Kena banyak muhasabah diri kita. Dan benda juga tidak terluput daripada asatizah, ustaz-ustaz. Sama juga. Kadang-kadang pertelingkahan itu mendatangkan pertelingkahan berlaku dalam majlis mereka sendiri. Kata Maulana Zakaria, dia menyebut tentang orang lain, amalan dia habis. Sebab tu kata ulama, perkataan tentang orang lain ini kita simpan. Tapi ungkit ni ustaz, waktu bila boleh ungkit? Depan Allah boleh ungkit. Tengok anak, tengok suami, tengok isteri buat benda yang kita tak suka, nak ungkit depan dia, habis amalan dengan Allah. Bila nak ungkit? Depan Allah. Macam mana nak ungkit depan Allah? Depan semayang. Ya Allah, aku dah masak 10 tahun, anak aku tak berubah. Itu betul ungkit tu. Kata ulama, ungkitan hamba pada Allah dinamakan tawassul bil amali. Dia meletakkan perantara amalan tadi. Hadis riwayat Bukhari, 3 orang saudara tu yang terperangkap dalam gua, lalu jatuh satu batu. Seorang-seorang ungkit amalan dengan Allah. Ada orang tafsir hadis ni, dia cakap, teruk hadis ni. Ada ke boleh ungkit dengan Allah? Dengan Allah ni kena ungkit, kata ulama. Kena ungkit bagaimana? Kena tunjuk kesungguhan kita ini, Allah suka. Ya Allah, aku dah buat macam ni. Ya Allah, aku dah buat macam ni. Ya Allah, aku dah buat macam ni. Kena sebut. Barulah Allah akan naikkan makam kita. Allah akan naikkan makam kita. Makam tu syarah lain. Tu nanti. Orang sekarang dia nak terbang tu tinggi-tinggi. Jangan, sabar dulu. Guna yang bawah-bawah ni dulu, pelan-pelan. Terus tak nak pahala, tak nak tu, tak nak ni, tak nak syurga, nanti dulu. Itu belum tahap kita. Belum tahap kita lagi tu. Tahap kita bawah-bawah, main bawah-bawah tu. Kan atas kan takut tak turun. Tak turun payah nanti. Kan terlampau mendalam sangat, takut lemas. Kata ulama, main dasar-dasar. So dasar-dasar ni ulama ajar. Antara dia, kalaulah kamu nak mengungkit tentang amalan kamu, maka kamu adukan dia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Indah tak kalau kita mengadu dengan Allah? Indah. Bangun malam, tengok muka anak, ya Allah, hari-hari aku bagi makan kat dia, aku masak untuk dia, ya Allah, perangai dia tak ubah lagi. Ya Allah, tak ada siapa boleh ubah melainkan kau. Sebut dia tu. Berapa banyak dah buat macam ni? Kita tak pernah buat? Ibu-ibu pernah buat tak? Usuk kepala anak, sebut. Yang kita banyak buat apa ni? Depan-depan. Kau ni aku bagi buah habis beras kau ni. Buah habis beras tu kita cakap. Silap kita kata ulama. Yang kata ulama, bagi suami pun sama. Suami veto. Setiap doa dia terhadap ahli keluarga dia, kata ulama, tak dihijab dengan Allah. Tak dihijab. Allah ini dalam Ihya Ulumuddin, Allah ini berhijab dengan hamba dia 70,000 kali hijab. Halangan. Dan setiap doa yang dipanjatkan pada Allah untuk diangkat doa tadi, amalan tadi pada Allah pun ada hijab. Kena ingat tu. Hijab ni apa? Tapisan. Naik langit pertama, ada riak, buang. Naik langit kedua, ada sum'ah, buang. Ada itu, ada ni, buang.
Doa yang nak diangkat bersama dengan amalan tu payah nak naik, kata ulama. Melainkan ada beberapa sudut. Antara dia Nabi beritahu sudut apa? Sudut doa seorang ayah terhadap anak, doa suami terhadap isteri dia, doa isteri terhadap suami dia, doa anak terhadap mak ayah dia. Ini kita banyak buat benda luaran. Kita rasa kita yang boleh ubah dia. Cakap je, doa tak ada. Cakap je. Kata ulama, cakap kita ni 1% je boleh ubah. 99 Allah. Tapi 1% ni, kata ulama, kita buat mati-matian. Sepatutnya kita kena buat 99 ni mati-matian. Berapa ramai yang bangun tengah malam untuk doa nama anak dia. Setiap nama dia disebut. Ya Allah, anak aku ni Muhammad Zulzikri ni Al-Ghazali ni, Zulzikri bin Ghazali, Allah jadikan seorang alim. Oh, banyak kita doa. Kena ubah. Dan malam Al-Qadar ni jadikan malam. Kadang-kadang kita doa depan Allah ni, kata ulama, syaitan ni bohong kita, nak bohong kita tak tahu apa kita nak doa. Padahal hajat banyak. Nak doa tak tahu apa nak doa. Apa nak doa? Betul tak? Selalu berlaku. Selalu nak doa je sembahyang hajat tak tahu nak doa apa. Sujud takhir tu lama je. Lama duk fikir apa nak doa. Bukan doa, lama duk fikir doa. Apa aku nak minta ni? Apa aku nak minta ni? Silap itu. Kita kena buat persiapan doa ini seperti mana kita buat persiapan kita nak minta dengan seseorang yang kita rasa dia boleh bagi kat kita. Sebagai contoh, jumpa wakil rakyat, tak siap proposal, tak siap apa yang kita nak minta, siaplah kita. Maksudnya kita dah buat persiapan dah ni, dah list lah apa nak, tapi dengan Allah kita tak buat. Ya Allah, ruginya kita. Solat ni Nabi kata, as-salatu mi'raj 'alal mu'min. Solat ni mi'raj bagi orang mukmin. Seumpama kamu berada di Sidratul Muntaha itu, keadaan kamu kalau kamu solat mi'raj, dah naik dah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma Allah tak tajalli Allah ni bagaimana. Jadi minta ini, kata ulama, kena ada list. Ini balik rumah list apa nak minta dengan Allah. Gila ustaz. Ni bukan gila, ni real ni, saya cerita ni. Kena buat list minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak ni apa kita nak minta, anak kedua apa kita nak minta. Kalau kita baca riwayat para wali-waliullah, awliyaillah, mereka ni buat list. Bukan wali-wali saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu malam dia doa berapa nama ustaz? 70,000 nama. Dari riwayat, satu malam dia doa untuk 70,000 nama orang lain. Kenapa doa untuk lain ustaz? Ini dalam hadis. Orang yang berdoakan orang lain, Allah akan menghantar malaikat khusus bagi dia. Bukan malaikat biasa, khusus. Khusus ni apa? Untuk doa dia saja. Datang pada dia, apa yang didoakan malaikat tadi, walaka mithluhu. Apa yang kamu doa untuk dia, sama juga bagi dia. Nak doa rumah besar, doa wali rumah besar, ya Allah, bagilah rumah orang ni besar sikit. Allah bagi kat kita. Kita ini gunakan metod mata kita salah. Mau belajar hukum makan ni dia dah tahulah. Tak boleh guna metod apa yang kita faham, tak boleh. Kena guna metod yang Nabi SAW faham. Cara nak dapat doa yang makbul, kamu kena doakan orang lain. Boleh semua insya-Allah. Boleh pakat ni insya-Allah 10 akhir ni tolong doakan saya, boleh? Ustaz ambil kesempatan ni, tak kena minta. Sebab tu kata ulama, kalau jumpa orang soleh minta doa untuk dia gitu. Minta doa. Tolong doakan saya istiqamah, tolong doakan saya istiqamah, minta. Dan kita kena doa sih, jangan minta doa orang ni kita tak doa. Tolonglah doa aku ni jaga semayang, tak jaga pula, kena jagalah ikhtiar kita. Dan kata ulama, salah satu cara nak dapat doa apa? Doa untuk orang lain. Dan Allah hadiahkan siapa yang berdoakan kita? Malaikat. Malaikat ni siapa? Muqarrabin, yang dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah, tak pernah buat dosa. Kita ni banyak buat dosa, doa untuk kawan kita belum tentu lagi. Ni malaikat yang doakan kita. Boleh semua insya-Allah. Balik ni buat list apa nak dengan Allah. Dan saya ajar list yang pertama, kalau nak makbul apa doa kita, doa akhirat dulu. Doa keperluan hidup kita, doa akhirat dulu. Ya Allah, mati aku dalam husnul khatimah, masukkan aku dalam syurga firdaus. Ya Allah, jadikan anak-anakku seorang yang soleh, anak-anakku soleh-soleha, alim-alimah, hafizah. Doa.
Pas semayang bangun balik. Sombong kita ni dengan Allah. Pasal semayang hajat tak tahu. Semayang tarawih doa dengan imam tak tahu apa dia niatnya. Kita kena tengok diri kita ni puluh tahun sia-sia. So dia tak ada apa benda. Allah nak bagi. Udu'uni astajib lakum. Minta pada aku. Udu'uni fi'il amar tau. Nama Ustaz. Fi'il perintah. Udu'uni kena minta dengan aku. Dan kata ulama, Baba N Ismail sepanjang kata ada tahu apa, ada takkid dalam ayat ni. Udu'u ini Allah kata kamu kena minta dengan aku, jangan minta dengan dia, minta dengan aku. Astajib lakum. Astajib lakum. Astajib lakum fi'il apa Ustaz? Fi'il astajib lakum. Ulama mengatakan ini termasuk dalam fi'il madhi. Istajib, aku akan aku telah perkenankan bagi kamu. Aku ini kalau kamu minta, aku telah perkenankan bagi kamu. Boleh semua insya-Allah. Nak ajar doa ni biar lama-lama. Jangan hari ni doa sejam, besok 5 minit. Kena istiqamah. Hari ni sejam ya Allah, besok sambung je semalam. Jangan. Sambung istiqamah, minta. Allah sangat suka orang berhenti dengan dia. Kena ingat betul-betul. Boleh semua insya-Allah. Pada pernikahan yang berlaku di antara kita. Ni besok ni besok adalah majlis kita ni sama-sama rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya Allah jadikan surau ini perantaraan saja. Allah nak tengok ukhuwah kita sesama kita kat sini. Sebab Nabi SAW beritahu nak tahu makmur satu tempat tu tengok rumah Allah, tengok masjid dia. Nak tengok satu hati tak satu hati satu kampung tadi, tengok saf solat dia. Tengok saf solat sama tak? Sebab tu Sayyidina Umar kata ulama, kalaulah dia orang kata apa, menghakimi saf-saf solat sahabat, maka dia akan menggunakan pedang, luruskan. Sebab tak ada pedang, tak ada pedang boleh pakai pedang. Sebab tu imam dia kena memperingatkan tentang saf solat. InsyaAllah semua kena belajar doa. Dan besok adalah masa untuk menunjukkan ukhuwah kita sesama. InsyaAllah semua besok datang sama-sama masak. Lupakan apa yang berlaku di antara kita bulan puasa ni. Bukan tunggu raya, bulan puasa sebenarnya. Raya ni dah fitrah dah. Sebab tu Aidul Fitri, Aidul Fitrah, seumpama bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, yang suci. Dah tak ada dah. Ini dah suci nak minta maaf lagi. Buat apa? Bulan Ramadan ni kena minta maaf. Kena banyakkan kemaafan. Minta maaf dengan manusia dan minta maaf dengan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semua besok insyaAllah kita dah bermula. Macam Tuan Busi kita bagi tahu, kita tunjukkan ukhuwah kita sesama kita dengan Allah, bukan dengan orang. Dengan Allah. Ya Allah, aku belajar untuk berukhuwah ini di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah kau ni aku belajar untuk ukhuwah. Dan jadikan sebab ukhuwah ini aku boleh jawab besok soalan dalam kubur. Ingat soalan tak terlepas dalam kubur. Man ikhwanuka, siapa saudara kamu? Saudara bukan kita datang ajak tengok bola. Ingat, jom tengok bola, main game ke apa, tak ada. Ajak minum kedai mamak. Tak. Ukhuwah yang sebenar yang akan ditanya, kamu pernah ajak tak orang lain, sahabat kamu, jiran kamu, saudara mara kamu ke arah jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Itu yang akan ditanya. Boleh? Jadi besok kita sama-sama lapangkan masa kita dekat sini, ukhuwah sampai malam. Boleh insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja pada saya. Jadi sama-samalah kita dapat ambil iktibar daripada hadis Nabi ini. Jangan disebabkan pertelingkahan kita ini menyebabkan malam Al-Qadar terluput pada diri kita dan juga diri orang lain. InsyaAllah semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.